Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Apa khabar murid-murid? Kita sambung lagi lah berkenaan dengan tajuk vertigasi ni. Jadi minggu lepas kita dah belajar tentang takrifan dan maksudnya. Jadi hari ni kita nak belajar 5.1.1 mengenal pasti komponen utama vertigasi dalam penyediaan reka bentuk. Jadi apakah komponen utama sistem vertigasi ni? Jadi komponen utama ni terdiri pada 3, iaitu sumber, medium dan alur keluar. Jadi apakah itu sumber? Jadi sumber ialah tempat simpanan bekalan nutrien. Tempat simpanan bekalan nutrien. Dan yang kedua ialah medium. Medium ialah laluan penyampaian nutrien. Laluan penyampaian nutrien. Dan alur keluar, alur keluar ialah tempat keluaran nutrien ke tanaman. Alur keluar ialah tempat keluaran nutrien ke tanaman. Okey, bagus. Jadi kita lihatlah apakah komponen utama yang terdapat dalam vertigasi ni. Jadi komponen utama sistem vertigasi ialah tangki nutrien, alat pengatur masa, timer, pump, water pump ataupun kita panggil dia sebagai water pump, penapis, bahasa Inggeris pun kita panggil filter, pipe ladang dan pipe tertia, lateral lines. Selain pada itu ialah pipe utama, pipe sekunder, set penitis, bekalan elektrik dan sumber air. Ini adalah komponen utama sistem vertigasi. Jadi kita akan lihat satu persatu. Tangki nutrien. Apakah fungsi tangki nutrien? Fungsinya adalah untuk menampung larutan nutrien yang sedia ada. Untuk menampung larutan nutrien yang sedia ada. Boleh lihatlah dekat gambar tu. Ini adalah tangki nutrien. Ramai yang dah pernah tengok tangki ni. Tangki seperti ini kita panggil tangki poli lah, polietilen. Seperti yang berada di kawasan rumah kita pun ada kita gunakan. Okey, kita lihat yang kedua ialah alat pengatur masa, timer. Alat pengatur masa. Fungsi dia ialah sebagai switch automatik yang dapat menyalurkan bekalan elektrik dari punca kuasa elektrik, iaitu plug, kepada pump air ataupun baja bermotor untuk dihidupkan. Kita on kan, nanti kita tahulah. Biasanya kita akan gunakan set pengatur masa ni 2 kali lah. Kadang-kadang lihatlah pada tanaman tu, mungkin dalam tempoh 1 minggu kita akan gunakan timer ni dengan kerap lah. Mungkin 1 jam sekali. Kemudian tengok pada pembesaran pokok tersebut lah. Okey, kita lihat seterusnya. Ini adalah pump air ataupun water pump. Jadi dekat alat vertigasi ni kita perlu gunakan water pump ni. Apa fungsi dia? Fungsi dia ialah membekalkan air kepada tumbuhan mengikut jumlah dan waktu yang tepat. Ada water pump, kita boleh pump air lah. Okey, penapis yang seterusnya ialah penapis ataupun filter. Kalau sebut penapis ni kita dah tahulah fungsi dia mestilah menapis kan. Jadi kalau nak ayat yang lengkap, kita lihatlah menapis benda asing daripada masuk ke dalam ke sistem pengairan. Kita tak nak ada abuk, ulat kan. Benda asing lah, selain daripada itulah batu, pasir masuk dalam sistem pengairan kita. Sebab tu kita kena gunakan penapis. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah contoh-contoh pipe ladang. Banyak pipe ladang yang kita gunakan. Yang ini awak kena study satu-satulah. Pipe tertia, lateral lines. Pipe utama, main lines. Pipe sekunder, secondary line. Jadi bila kita dah pasang tu, gunakan pipe utama, tu hanya sebatang pipe saja. Kemudian kita kena bahagi, kena pecahkan kepada tanaman tadi. Kita gunakan pula pipe sekunder. Kemudian masuk ke dalam setiap polybag tu, kita panggil pipe tertia.
dengan alat penitisnya, dengan apa, dengan ada valve-nya kan. Banyak lagi lah alat yang perlu kita gunakan Okey, kita lihat apakah fungsi aerodripper, tubing dengan set dripper Ini alat yang dipasang di hujung microtube di mana larutan baja keluar ke pangkal tanaman bekalan elektrik. Bekalan elektrik macam biasalah, kita kena gunakan sos elektrik plug lah. Kemudian bekalan air, fungsi memerlukan sumber air dalam kuantiti yang banyak. Sumber air yang disediakan perlu bersih dari kekotoran. Biasanya orang sekarang kita gunakan air pipe lah air pipe yang dibekalkan oleh kalau di Melaka ni syarikat air Melaka lah Okey, komponen asas kita perlukan tong larutan baja, larutan stok ataupun baja, medium tanaman ni biji benih, alat pengukur alat pengukur ni macam penyukat lah. Okey, kita lihat seterusnya tong larutan baja ni fungsinya untuk menyimpan larutan baja. Ada larutan stok atau baja, fungsinya membekalkan semua mineral yang diperlukan, iaitu nitrogen, fosforus, P dan kalium, K, magnesium, Mg. Ini adalah stok atau pembaja lah ini perlu kalau tidak tumbuhan tidak dapat makanan baja ni sebagai makanan kepada tumbuhan Okey, medium tanaman biasanya kita gunakan kokopit dengan dan juga sekam bakar. Okey, ciri-cirinya pegangan air 60% hingga 80%, pengudaraan 20 hingga 40%, kebolehan untuk penyusupan akar tanaman dengan baik, bebas penyakit, tidak mencemarkan alam sekitar. Ini contoh-contohnya lah, sekam padi, pasir, arang, habuk sabuk, abu, semua ada lah. Biasa kita gunakan kokopit lah yang lebih mudah kita dapat. Ini contoh-contoh biji benih lah biji benih cili ke, pokok rock melon ke kan. Kebanyakan mereka sekarang ni banyak gunakan cili, bendi, terung lah Mestilah yang baik dan berkualiti untuk penghasilan tanaman yang berkualiti Okey, kita lihat alat pengukur. Alat pengukur ni adalah untuk mengukur kepekatan baja ataupun pH pada tanah. Ada isimeter lah isimeter yang digunakan untuk mengukur kepekatan baja dalam air. Kemudian ada pH meter. pH meter tu boleh lihatlah dalam air tu macam mana pH-nya sesuai ke tidak banyak lagi lah contoh-contoh isi meter dan pH meter yang terdapat di pasaran. Kalau kita Google macam-macam jenama ada macam-macam rupa bentuk pun ada itulah dia Okey, setakat itu saja pelajaran kita pada hari ini.